Jadi Nabi SAW keluar pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar ketika itu hanya bertiga sahaja. Beliau, kemudian Asma, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Jadi Rasulullah pun pergi pada waktu tengah matahari yang panas. Nabi tak pernah datang pada waktu itu ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa qala qailun, berkata orang yang berkata, hala Muhammad datang. Setengah ulama kata yang berkata itu adalah Asma. Kata, wahai ayah anda Muhammad datang, kata. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu keluar dan katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa hal kau datang pada waktu yang tak pernah engkau datang ke rumahku pada waktu ini? Adakah satu kau besar yang hendak berlaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad uzina li bil hijrah, telah diizinkan untukku berhijrah. Telah diizinkan. Keizinan itu daripada ayat apa? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, daripada ayat apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, maksudnya ya Allah ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku ke kota Madinah dengan masuk yang aku tak akan rasa sunyi, tak akan rasa rindu kepada kota Mekah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan juga keluarkan aku daripada Mekah ini dalam keluar yang betul, yang baik, yang benar, sampai peringkat aku tidak berasa sedih sangat untuk meninggalkan kota Mekah, dan jadikan bagi diriku engkau sebagai penolongku ya Allah dan pembantuku. Itu ayat itu. Ayat itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ayat keizinan berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tadi banyak kasih cerita. Rasulullah kata apa? Tolong keluarkan yang lain, kita nak berbincang bersama sahaja, berdua sahaja. Itu perjuangan ni mesti ada rahsia. Abu Bakar kata apa? Kenapa nak disuruh mereka keluar sedangkan mereka itu ahli engkau? Aisyah telah bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asma pula adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia saudara kepada Aisyah, tinggal lagi dakwah itu ada kalanya kena berahsia. Ya, ada perkara kena rahsia. Ada perkara kena berahsia sampai tingkat isteri pun tak boleh tahu. Ya, ipar pun tak boleh tahu. Jadi Nabi SAW tak izinkan mereka mendengar perbualan mereka berdua. Maka akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menyatakan, as-sahbata ya Rasulullah. Dia kata as-sahbata. Mana kalau orang mengaji ilmu nahwu, dia ada taklid dia, uridus sahbata. So tak ada maf'ulun bih. Mana aku menghendaki, aku nak, aku berhasrat untuk bersahabat, menjadi sahabat, peneman engkau hai Rasulullah. Ataupun as-sahbatu ya Rasulullah. Sahbatu maksudnya apa? Iaitu khabar kepada mubtada yang dihazafkan, maqlubi as-sahbatu. Keinginanku adalah menjadi sahabat engkau hai Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah pun mengiyakan. Menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menangis. Dia kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tak pernah melihat orang yang menangis kegembiraan seperti tangisan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Gembira dia. Karena diizinkan oleh Allah menjadi peneman kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang begitu hebat. Jadi akhir sekali Sayyidina Abu Bakar menyatakan, aku ada dua tunggangan wahai Rasulullah, pilih mana yang engkau sukai, ambil salah satu daripada tunggangan itu. Kata Nabi SAW, la bal bistaman, tak, aku tak akan ambil melainkan dengan harga, aku akan bayar. Ulama kata apa? Kenapa Rasulullah SAW sanggup seolah berjual beli dengan Abu Bakar, sedangkan sebelum ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah membelanjakan hartanya yang lebih daripada itu kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata ulama, sepanjang hidup Abu Bakar telah mengorbankan 40,000 dirham. 40,000 dirham sampai pada meninggal dunia Abu Bakar tak mempunyai apa-apa, wala dinar wala dirham. Tinggal lagi dalam masalah ini, masalah kuda yang kecil, kuda yang murah harga je, Nabi tak nak terima. Nabi tak terima. Tapi Nabi nak dengan harga. Jadi harga itu ada dua riwayat. Pertama kata 400 dinar, ada sekata 800 dinar. Itu tak kira lah, yang penting harga lah.
Kalau kita kan nak beramuk di harga-harga, payah juga cerita kita. Ya, jadi akhir sekali kata ulama Rasulullah SAW nak berhijrah dengan harta dia sendiri, dengan anggota jasad dia sendiri, tanpa ada pertolongan daripada sesiapa. Kerana hijrah itu adalah merupakan perkara yang begitu bermakna dan tinggi nilainya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bayar. Naikkan cerita, mereka pun naik setiap kesedia secepat mungkin. Ya, barang-barang dia, maka Asma dan Aisyah menyediakan, kemudian pergilah. Jadi dalam perjalanan Abu Bakar kejap belakang, kejap depan, kejap belakang, kejap depan, kejap belakang, kejap depan. Tuhan kata, apa hal engkau wahai Abu Bakar? Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, aku takut kalau aku di belakang, aku ke belakang, aku takut orang panah engkau daripada belakang. Kalau aku ke depan pula, aku takut orang akan panah kau daripada depan. In qutiltu wa ana wahidun, kalau aku mati aku seorang. Wa in qutilta halakatil ummah, kalau terbunuh engkau wahai Muhammad binasa umat. Kalau terbunuh engkau wahai Muhammad binasa umat. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu taala. Kerisauannya terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan tersebut, kata setengah riwayat ulama, Nabi tak pakai selipar. Nabi tak pakai selipar. Sebab apa? Antara keistimewaan Rasulullah yang Allah kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah apabila memijak pasir tak mendatangkan kesan atas kaki dia. Tak ada kesan tapak kaki Nabi. Tapi Nabi kalau berjalan atas batu yang kental, batu itu akan mendatangkan kesan. Ya, itu sebab kalau kita di Mesir, kalau kita di Turki, kalau kita pergi ke tempat-tempat sejarah, kita lihat ada telapak kaki Nabi yang dinisbahkan, telapak kaki yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab kerana Nabi istimewa dia, jalan atas pasir tak ada kesan, jalan atas batu ada kesan. Terbalik dengan kita, tu katakan mukjizat. Kita jalan atas pasir ada kesan. Ya, manakala jalan atas batu tak ada kesan. Kalau ada kesan, mungkin jadi hang tuah gitu. Ya, itu. Jadi Nabi tak pakai selipar, sebab kalau pakai selipar ada kesan. Ada kesan empat tapak kaki. Maka ini sudah tentu ini tapak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Rasulullah pakai kaki. Tak pakai selipar. Naiklah atas Gua Sur. Ada setengah kata sebelum tu pendapat ulama dalam kitab Mawahib al-Dunniyah karangan Imam Ibn Hajar al-Qustalani. Ibn Hajar al-Qustalani ulama hadis, dimakamkan di Mesir, mensyarahkan kitab hadis Sahih Bukhari, nama dia Irsyadus Sari bi Syarh Sahih al-Bukhari. Ada ayat Ibn Hajar al-Asqalani itu masyhurlah Fathul Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari. Ya, manakala Ibn Hajar al-Qustalani dia dimakamkan bersama di satu tempat, satu masjid di belakang Masjid Al-Azhar, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani dan Ibn Hajar Al-Qustalani. Ibn Hajar Al-Qustalani mengarang kitab Irsyadus Sari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Berkala seorang lagi ulama mazhab Hanafi, iaitu Al-Imam Badruddin Al-Aini, beliau mengarang kitab Umdatul Qari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Itu. Jadi Imam Badruddin Al-Aini ni, ulama besar ni, dia punya kerja setahun mengajar, setahun pergi haji, setahun berperang. Itu. Yang kita kata ulama-ulama dulu ni tak berjuang pada jalan Allah SWT. Setahun mengajar, lepas tu cuti setahun nak pergi Mekah mengaji, buat haji. Kemudian setahun berperang pada jalan Allah SWT. Jadi saya katakan pengarang kitab itu Ibn Hajar Al-Qustalani dan kitab Al-Mawahib al-Dunniyah disyarahkan oleh ulama mazhab Maliki, iaitu Al-Imam Az-Zurqani. Imam Az-Zurqani yang juga mensyarahkan kitab Muwatta Imam Malik. Mana yang saya ceritakan, saya ambil pada kitab tersebut. Kemudian kitab Al-Imam Qustalani pula direngkaskan oleh Qadi Beirut, iaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sama peringkat Al-Anwar Al-Muhammadiyah fi Siratin Nabawiyah. Ya, itu. Jadi ini kitab yang saya ambil sebagai pegangan lah. Jadi kata setengah ulama, Rasulullah SAW sebelum tu nak bersembunyi di satu bukit gunung bernama Gunung Thabir. Thabir ni berdekatan dengan Hira, Gua Hira. Ya, seolah-olah bertempatan dengan Hira. Tengah di Sabir ni dia tak berani, dia kata ihbit anni ya Rasulullah. Itu percakapan itu wahyu ataupun mukjizat Nabi. Kan? Nabi mengetahui perkataan ghazal, perkataan kijang, burung dan sebagainya.